Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan kembali kita pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat, berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terlebih penting adalah kita mendapat keberkatan daripada hasil kerja kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, para sahabat, rakan medsos kita yang mungkin sedang berada di talian, mungkin juga sedang berada dalam perjalanan, mungkin untuk pulang daripada kerja, ataupun ada yang memulakan perjalanan untuk ke destinasi yang hendak dituju, dan mungkin juga ada yang masih ataupun sedang bersantai-santai di rumah dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempermudahkan kehidupan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari ini saya nak bawa sedikit perbincangan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita utarakan, dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, dapatlah menjadi satu manfaat yang boleh kita mulakan dengan diri kita, insya-Allah, kepada keluarga kita dan seterusnya kepada masyarakat sekeliling. Ini tuan-tuan dan puan, kalaulah kita telusuri tajuk yang saya belaskan pada live kita pada hari ini, iaitu tunaikan tanggungjawab kita. Jadi kita nak bawa pemikiran kita semua pada hari ini tentang satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alla taziru waziratun wizra ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berdosa itu tidak memikul dosa mereka yang lain. Mereka lain-lain yang berdosa tidak akan dipikul dosanya oleh kita. Dan disambung juga dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa al-laila lil insan illa ma sa'a. Tidaklah bagi seorang manusia itu kecuali dia dapat apa yang dia usahakan. Dan di hujung lagi Allah Subhanahu wa taala sambung, wa anna sa'yuhu saufa yura. Dan manusia itu, kita semua yang ada pada hari ini, akan diperlihatkan apa yang kita kerjakan. Sama ada yang kita buat pada hari ini suatu benda yang dikategorikan baik, dikategorikan ma'ruf, dikategorikan perkara kebajikan, ataupun dikategorikan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka kita akan mendapat manfaat. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan suatu perkara yang buruk, perkara yang menyusahkan orang lain, atau melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, ataupun bertentangan dengan aturan agama kita, bertentangan dengan undang-undang, maka kita akan dapat apa yang kita usahakan. Kita usahakan terkategori kepada dua, sama ada kita ni dikira sebagai orang yang beruntung, ataupun kita dikira sebagai orang yang rugi. Hari ini kita cuba bawa pemikiran kita. Kita mula dengan bangun pagi pada hari ini, insya-Allah, dalam sesi pertemuan kita yang lepas. Bagi mereka yang bangun dengan sikap yang positif, dia akan menghargai setiap detik masa yang berlalu. Bermakna daripada dia bangun daripada tidur, sebenarnya bukan bangun daripada tidur, daripada seawal dia nak tidur ataupun nak berehat pada waktu malam, dia dah mulakan kebajikan. Kebajikan bagaimana? Kebajikan yang pertama yang dia boleh buat untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjaran adalah, yang pertamanya, memaafkan keseluruhan dosa manusia terhadap kita. Maksudnya sebelum kita tidur, kita ampunkan dulu semua. Mungkin dah ada dosa sahabat kita, ada dosa mereka yang pernah menganiaya kita dan sebagainya, pernah mengambil hak kita dan sebagainya. Sekiranya kita mampu, kita ampunkan, kita maafkan sebelum daripada kita tidur, insya-Allah. Tidur kita akan jadi tidur yang berkualiti. Tidur kita tidur yang tidak dihantui oleh igawan-igawan ngeri tentang coretan-coretan sejarah lampau kita yang kita ni pernah dianiaya dan sebagainya. Dan yang keduanya, kalau tidur kita pada malam tadi untuk kita nak dapatkan pahala pada hari ni, kita tidur niat untuk kita supaya bangkit daripada tidur ni, kita dapat meneruskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita lebih bertenaga, dalam keadaan kita lebih lebih berupaya untuk kita nak meningkatkan lagi amal ibadat kita pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tidur juga disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa saranan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ni kita baca doa. Jadi doa sebelum kita nak tidur ni, kalau boleh kita baca. Kenapa? Kita risau
kalaulah itu tidur kita yang terakhir, ataupun kita risau kalau lah itu adalah perkataan terakhir kita pergi meninggalkan dunia ini, kita pergi dalam keadaan kita meninggal ataupun kita mengakhiri hidup kita ni dengan kehidupan yang baik. Maknanya kalau kita baca doa, kalau boleh kita sebutkan pada hari ni, doa nak tidur ni ada ringkas sahaja. Anak-anak kita di tadika, anak-anak kita di sekolah dan sebagainya, ramai di kalangan mereka dihafal. Cuma pada hari ni kita tak perlulah nak fikirkan perkara-perkara yang besar, tak perlulah nak fikir urusan negara yang tidak menjangkaui otak pemikiran kita, tapi fikirkanlah, renungkanlah tentang nasib kita pada hari ini. Maknanya kita langsaikan peluang yang kita ada di dunia ni, kita gunakanlah sebaiknya untuk perkara-perkara kebajikan. Tunaikan tanggungjawab kita, tak perlu kita persoalkan tanggungjawab orang lain. Kenapa? Tanggungjawab orang lain kita tidak pikul kesalahan mereka. Bagaimana ayat yang saya sebut tadi, Allah SWT sebut alla taziru waziratu wizra ukhra. Kita tak pikul pun beban kesalahan orang lain. Dan tuan-tuan dan perempuan, itu kita nak memulakan kehidupan kita daripada malam kita, maknanya selain daripada kita ampunkan, kita maafkan keseluruhan kesalahan orang lain terhadap kita baca doa. Contohnya kita baca bismikallahumma ahya wa amut, maknanya kita baca doa dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan aku, bismikallahumma ahya wa amut, dan juga mematikan aku. Dan kalau boleh malam tu kita akhiri perkataan kita yang terakhir dengan kalimah la ilaha illallah, dengan harapan mudah-mudahan kalaulah Allah menghantar malaikat untuk menjemput kita dalam kita tidur, kita sebenarnya tidak tidur, dengan kita akhiri kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata, siapa yang sebut, siapa yang ungkapkan kata-kata la ilaha illallah, dia akan masuk ke syurga. Dan kita cerita itu yang malamnya, banyaklah ibadat yang kita boleh lakukan dalam keadaan kita tidur kita ni tidur yang dikira sebagai tidur ibadah. Dan kita bangun daripada tidur, kita mulakan hidup kita dengan positif. Yang mana yang kita selalu sebut, kita mula bangun daripada tidur, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah baca doa juga. Bangun, bangkit saja daripada tidur, kita baca doa. Baca doa kenapa? Baca doa kerana kita alhamdulillah dibangkitkan dalam keadaan kita sedar, dibangkitkan dalam keadaan kita masih lagi sihat, dibangkitkan dalam keadaan masih ada lagi peluang. Kalaulah kita ada waktu-waktu ataupun momen-momen kita yang terlepas untuk kita nak melaksanakan atau untuk kita nak melansaikan tugasan kita, kita masih lagi mampu untuk nak laksanakan. Bayangkanlah kalau kita cuma bercita-cita daripada malam tadi, kita bercita-cita nak menghadapi hari yang baru ni dengan tugasan baru, dengan segala macam perkara yang kita cita-citakan nak lakukan, tetapi sebaliknya kita tidak mampu untuk melakukan kerana 2-3 perkara. Mungkin kita sudah dijemput pergi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin juga Allah hilangkan nikmat kita, hilangkan nikmat kaki kita tidak lagi mampu untuk berjalan, mulut tidak lagi mampu bercakap, mata tidak lagi mampu untuk melihat, telinga tidak lagi mampu mendengar, ataupun kita tidak mampu lagi untuk nak sebagaimana yang kita bebas melakukan sebelum kita ditarik nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita lihat, seandainya kita turun saja daripada rumah kita, di perjalanan kita itu, kalau kita sebagai seorang Islam yang memanfaatkan kehidupan kita ini semata-mata untuk ibadat sebagaimana saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya bukan saranan tapi peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dihantar kita ke dunia ini, diberitahu kita ini siapa. Jangan pernah sesekali kita lupa yang kita ini adalah makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tugas kita adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira di mana, tidak kira waktu, tidak kira ketika, dalam keadaan apa sekalipun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk tunduk patuh dan beribadat kepada aku. Kita tanya diri kita pada hari ini, kalau kita ambil sekecil-kecil perkara, kita memandu daripada rumah contohnya, kita ada membawa bersama sisa-sisa buangan. Contoh macam kita kata kita beli sesuatu, tiba-tiba ada sisa buangan yang berbentuk sampah. Kadang-kadang kita lihat ada manusia yang mengambil jalan mudah, dia membuang sampah daripada cermin kereta tanpa dia melihat adakah tindakan itu wajar, tindakannya itu betul dan sebagainya. Maknanya kita membuang sampah bukan di tempat yang sepatutnya kita buang. Itu kira sangat tragis lah. Maknanya sampah kita tu dibiarkan, yang menyebabkan mereka yang lain mengalami kesusahan, menyebabkan kalaulah ada pekerja pembersihan tu, kalau di jalan raya, menyebabkan mereka ini terdedah dengan bahaya terpaksa kutip sampah kita. Bayangkanlah kalau sampah itu berbentuk satu benda yang besar. Contoh macam kita bawa bungkusan sampah, kita letak di bonet kereta kita, kita bawa dengan confidentnya. Mungkinlah kita dengan harapannya dapat
sampai ke tong sampahnya boleh kita buat. Tetapi ada juga yang terburai di tengah jalan jatuh, lalu kita biarkan. Bayangkanlah motosikal yang bergerak dua tayar yang terdedah kepada mudah sangat tergelincir dan sebagainya, terlanggar sampah kita, mereka ni kemalangan. Cuba tanya diri kita, adakah kita ni dikira seorang yang tidak langsung terlibat dengan kesusahan yang dialami oleh rakan-rakan kita tadi? Dia mengalami kesusahan, dia mengalami kecelakaan. Kalaulah kerana kita yang mulakan, kita yang menjadi salah satu asbabnya, maka kita menjawab di hadapan Allah SWT, kita akan dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ke masjid sekarang ni, kita bila cerita tentang masjid ni, kadang-kadang yang kita nampak pada gambaran kita lah semua fenomena hari Jumaat. Bermakna bagi orang yang tidak kaki masjid ni, hanya masjid yang ada dalam kepalanya hari Jumaat. Hari-hari yang lain bukan dia tak pergi ke masjid, dia cuma jadikan masjid ni sebagai tempat persinggahan. Malah saya mendapat laporan, saya mendapat aduan, saya mendapat banyak keluhan daripada rakan-rakan di luar sana. Ada yang menjadikan masjid ni tempat buangan sampah. Maknanya sampah domestik. Kadang-kadang sampah ni majlis daerah dia tak hantar pekerja kutip dari rumah ke rumah. Mungkin kawasan itu kawasan yang kita panggil suburban ataupun kawasan kampung yang tidak dicukai. Bermakna kalau kira sebenarnya tak layak pun untuk diadakan perkhidmatan kutip sampah dan sebagainya. Dan kalau ada pun biasa di lorong-lorong kecil ni, maknanya kenderaan angkut sampah dan sebagainya memang tak masuk. Tapi kalau di masjid ni memang ada yang masuk, ada yang ambil, dan ada kalanya terpaksalah diselesaikan urusan sampah ni oleh AJK masjid. Jadi kita ambil kesempatan. Kenapa? Di masjid ni tong sampahnya besar. Bila tong sampahnya besar, kita pun ala-ala kena jalan jauh, kena bawa dengan motor, kena bawa kereta, kita buat lah tong sampah di masjid ada buat. Kita terlupa yang bila kita buat sampah tadi, yang menyebabkan rakan-rakan kita ni menambah bertambah beban mereka. Mereka terpaksa uruskan sampah, bukan sisa daripada masjid, sisa buangan daripada kita. Begitu juga dengan para musafir, minta tolong sangat, tolonglah. Banyak kali dah kita sebut, mereka yang ada anak kecil dan sebagainya, kalau masuk toilet tak ada masalah, kita nak cuci najis anak dan sebagainya. Tetapi pampers, janganlah dibiarkan pampers kita itu merata. Kalaupun kita masuk dalam tong sampah, tolonglah, bila kita ada anak ni, tolong sediakan. Paling-paling tidak, tolong ambil kertas wak khabar lama, kita balut, bungkus, masuk dalam plastik, ikat dengan kemas. Kenapa? Tak perlulah kita nak pamerkan coklat-coklat lebihan atau peanut butter yang dikeluarkan oleh anak-anak kita untuk tatapan orang lain. Dan sangat tragisnya, tandas ini biasa dalam keadaan tertutup. Bayangkanlah najis yang terdedah ini menyebabkan orang lain terpaksa hidu baunya. Dah lah nak hidu bau, hak baru nak buat. Hidu najis hak lama, hak terperak. Hak terperak ni bau dia, kalau kita kata ikan bekak ni, bau ni tak apalah, bau ikan bekak pun boleh makan. Ni bau barang bekak, barang-barang dalam pampers, dengan sisa coklatnya, peanut butternya. Dak, suasana tengok pun kita dah rasa jijik, apalagi terpaksa hidu bau. Jadi pada hari ini tidak perlulah kita nak menuding jari. Mungkin kita katakan inilah tanggungjawab masjid. Masjid adalah tempat persinggahan, AJK masjid kenalah selesaikan. Cuba tanya, apa sumbangan kita pada masjid? Ada tak sesekali kita ke masjid, kita membersihkan kawasan masjid? Kadang-kadang kita ni merasa jijik. Jijik apa? Jijik kita nak gunakan tandas, tapi terpaksa guna. Dalam hati kita, kita katakan, sebegini besar masjid, tak ada kau nak mencuci. Sebelum kita nak tanya siapa yang nak mencuci, tanyalah diri kita, berapa kali yang kita ke masjid, kita mencuci tandas masjid. Atau berapa kali kita ke masjid, kita mencuci kolah masjid. Atau berapa kali kita ke masjid, kita mencuci lantai masjid, tempat wuduk yang kita kata licin dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu baru cerita di masjid. Yang pertama sekali kita nak ingatkan, kita ni daripada kecil, seawal usia kita diajar pertama sekali dalam perkara fiqh, dalam perkara fiqh ini adalah berkaitan dengan kebersihan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab-kitab berkaitan dengan fiqh ini, bab yang pertamanya adalah menceritakan tentang taharah. Kalaulah itu yang Islam pentingkan, itu yang ahli fiqh letakkan sebagai suatu benda yang terpaksa yang perlu kita tumpukan jadikan satu agenda yang besar, satu agenda yang utama. Kenapa kita bila dalam praktikal kita, dalam amalan kita seharian, kita menjadikan taharah itu aspek yang terkebelakang. Bermakna kita melihat kebersihan itu adalah hak orang lain, kebersihan itu adalah tanggungjawab orang lain. Bermakna hadis daripada Nabi SAW
yang mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Makna hadis ini tidak ditujukan kepada kita. Kalau hadis ini tidak ditujukan kepada kita, hadis ini untuk siapa sebenarnya? Kita ini bukan umat Nabi Muhammad, atau kita umat siapa sebenarnya? Adakah kita umat Fir'aun? Adakah kita hamba kepada syaitan dan sebagainya? Yang kita suatu hari nanti akan mencari Rasulullah SAW, kita akan minta syafaat daripada Nabi SAW. Mana mungkin kita nak minta syafaat daripada Nabi SAW kalau atas dunia kehidupan kita, atas dunia ni kita membelakangkan apa yang Nabi SAW sarankan kepada kita, dan kita melakukan apa yang Nabi SAW larang kepada kita hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam seharian kalau kita tengok, banyak kita ni membuang masa. Membuang masa macam mana? Membuang masa semua perkara ni kalau boleh kita nak ambilkan sebagai satu tajuk atau cerita yang perlu kita olahkan. Sehinggalah kita terlupa yang kita ini disuruh hanya bercakap tentang suatu perkara yang kita tahu ataupun perkara yang kita yakini benar, dan janganlah sesekali kita bercakap di luar kemampuan kita. Kenapa? Kerana itulah yang akan berlaku kepada masyarakat kita. Rosaknya masyarakat kita pada hari ini, kadang-kadang kita ni semata-mata nak menangkan idola kita. Misalnya ada idola kita yang mengatakan satu benda yang pelik, jelek, yang pada pandangan umumnya, pandangan ahli agamanya mengatakan bahawa kenyataan itu tidak betul. Tapi kerana kita nak membela, kerana kita nak menjustifikasikan apa yang diperkatakan oleh idola kita, maka kita mereka-reka suatu benda yang kita nak menyokong dia. Okey? Kerana pada hari ini perkara paling utama adalah kita ambil lah panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebut dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu berbicara, jangan kamu bercakap, jangan kamu ulas, jangan kamu komen suatu benda yang di luar pengetahuan kamu. Fima laisa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya telinga pendengaran kamu ini, innas sam'a wal basara, mata dan penglihatan kamu ini, wal fuada, fuad ni mana hati. Hati ni satu benda yang kita boleh buat fikir, kita boleh tahu baik dan buruk dan sebagainya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengelakkan daripada kita terbeban, janganlah semua perkara kita masuk dalam kepala kita untuk kita nak ulas. Yang terpenting adalah kalau kita tidak yakin sesuatu benda itu benar, jangan sesekali kita share, jangan sesekali kita masuk komen. Dan kalaupun perkara itu benar, sekiranya dalam keadaan manusia tengah gelisah, manusia tengah huru-hara dan sebagainya, dengan netizen yang tengah berperang dan sebagainya, tak perlu kita masuk ulas. Kenapa? Jangan kita menjadi fitnah kepada agama. Yang kita risau pada hari ini adalah ulasan kita tadi bukan sekadar ulasan yang tidak cerdik. Selama ni kalau kita kata, ada pernah disebut oleh tuan-tuan guru, katanya kita manusia ni kadang-kadang kecerdikan kita ni tidak diketahui oleh orang lain, tetapi apabila kita bercakap, orang akan tahu sejauh mana kita cerdik ataupun tidak. Yang terlebih penting kita risau adalah bodoh kita. Contoh, saya bukan kata siapa bodoh, saya kata bodoh kita ni kan, kadang-kadang orang tak nampak duduk dia bodoh, tiba-tiba kita jual kat orang bodoh kita. Bukan setakat kita jual kat orang bodoh kita ni orang beli dan pakak-pakak nego bodoh kita. Dan kalau setakat bodoh saja kita nego, tak ada masalah. Tapi bodoh kita tak di-share oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, satu benda yang tak comel ditularkan, diambil kesempatan oleh orang lain, maka kita, walaupun kita tidur, walaupun ketika kita tidak berbuat apa-apa pun, sebenarnya Allah datangkan Allah datangkan malaikat mencatat catatan yang buruk bagi kita. Kenapa? Kita yang memulakan, kita yang mengajar, kita yang menyebarkan perkara-perkara buruk yang di-share, ditularkan oleh orang lain. Jadi sama-samalah kita ambil peringatan supaya pertamanya tak perlulah kita ulas suatu benda yang di luar jangkauan kita. Suatu benda yang tidak kita mampu untuk nak fikir, tak perlu kita nak ulas. Yang baik adalah suatu benda yang ringkas-ringkas, yang biasa-biasa, apa yang mampu kita buat, kita buat. Hari ni cuba tanya diri kita, ada tak kita mulakan hari kita dengan senyuman? Zakat itu disuruh oleh Nabi SAW. Nabi kata, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dan senyum yang kamu ukirkan, yang kamu duduk senyum kepada saudaramu ni, Nabi SAW kata adalah merupakan sedekah. Benda simple, tapi jarang nak buat. Kenapa nak pergi cerita benda-benda yang berat yang tak mampu kita nak buat? Sedangkan sedekah yang paling mudah adalah senyum pun kita tak mampu nak buat. Tanya diri kita pada hari ni, adakah kita hari ni bangun daripada tidur ni, kita ada baca doa ataupun tidak?
Adakah dengan baca doa tadi kita menyebabkan orang apa yang kita dipukul orang dan semuanya? Tak ada. Itu dalam rumah kita nak baca doa baca gilah. Dan kita pula tak perlu nak ajak orang. Kalau lah kerana kita kata nak ajak orang malu, kata nampak sangat alim, maksud sikit doa baca untuk diri kita. Kita fikirlah sebagaimana yang disebut tadi, kita tak menanggung pada dosa orang lain. Ikut dia lah. Kita royak dia nak buat, dia buat, tak saya buat, tu salah dia lah. Janji dia mulut tolong royak. Tak mampu kita tegur, kita tegur. Tak mampu kita duduk dia. Kenapa? Itu adalah tahap yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu kemampuan kita. Kalau tidak agaknya laki itu semua benda kita nampak kena ambil buah lepas lah. Tak? Bagaimana Perdana Menteri itu memikir seluruh Malaysia ni. Apa cerita berlaku di Labuan kita gagal nak tidur. Cerita berlaku di Kota Baru masuk lepas lo kita nak memikir tak boleh siapa kena stroke. Allah tak suruh pasal pagi tu, tapi Allah apa dia hok mampu buat ni tolong buat. Tak? Kadang-kadang kita ni hok kita mampu nak buat sekecil-kecil perkara pun tak jadi kau nak buat. Orang tanya buat apa? Tak lupa nak buat. Orang tanya bila nak buat, nantilah dulu. Orang tanya bila nak buat, tunggu pecing baru nak tarik tangga masjid dan sebagainya. Tunggu pecing baru nak belajar alif bata, tunggu pecing baru nak betul Fatihah dan sebagainya. Tunggu pecing baru nak belajar lagu mana semaya hak betul dan sebagainya. Tunggu pecing baru nak lansai kita tengok utai-utai kita dengar Allah SWT. Zakat kau gapo kau baru nak belajar, baru nak tebus. Jadi kita bimbang takut terlambat. Bila kita terlambat, kalau setakat terlambat saja tak apa, bimbang-bimbangnya pakai dengan tak ada dengan gitu. Tahu-tahu orang panggil, orang sebut dah gida molah ni dak. Masa muda hari tu orang sebut gitu, orang sebut gini. Bila orang sebut molah ni, ingat tak sah lah kita nak cagai yang kita ni ada lagi peluang. Bila kita dah jadi molah ni, terimalah kenyataan segala amalan kita dah tertutup. Sebab itulah kita minta dengan Allah SWT, minta lah ke mana? Sama-sama kita minta yang diajar doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, akhirilah kehidupan kami ni. Tolonglah kalau aku mati, nak mati dalam keadaan mati yang baik. Kalau pergi jumpa mu pun jumpa dalam keadaan yang baik. Kalau malaikat mari nak ambil pun dalam keadaan aku ni pergi dengan baik. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan kamu akhiri, janganlah mati kami semua ni dalam keadaan yang buruk. Waktu kita bimbang. Kenapa? Kerana atas dunia ni satu-satunya peluang kita nak buat baik. Kenapa? Nak guna ni esok. Atas dunia ni lah kita nak mencari bekalan. Sebagaimana disebut fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, cari bekal banyak. Kenapa? Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekalanlah takwa. Dan apa maksud takwa? Takwa ni adalah cara mudahnya laksanakan apa yang disuruh oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tinggalkan apa yang Allah SWT dan Rasulnya tegah yang Allah dan Rasul larang. Bukannya susah sangat pun. Gunakan ataupun manfaatkan ataupun lakukan dengan sekecil-kecil perkara dalam rumah kita, dengan anak kita. Santuni anak kita, makna setidak-tidaknya kita tak mampu nak mengajar anak orang lain, ajar anak kita baca Quran, perbetulkan bacaan anak kita Quran, senyum dengan anak kita, cakap baik-baik dengan anak. Semua kebaikan kita boleh mulakan daripada rumah. Atau pun setidak-tidak itu boleh cegah yang pertama, kalau kita tak suka tengok siapa ni, kalau kita pergi patah sakit kepala ke mana, nak pergi menikmati suasana patah hak comel, tapi terpaksa melihat, terpaksa kita terpesona dengan sampah yang memutih. Pakai pasir memutih. Siapa memutih? Bukan setakat memutih tu memutih saja. Memutih dengan apa dia? Memutih dengan kadang-kadang kita tengok tuala ke dia nampak jauh, sebab tuala lagi dekat buku-buku. Di dekat sikit lagi tengok ada macam-macam benda, ada sos tiram, ada apa. Pempah merata-rata tepi patah pun. Tak katanya manusia ni macam tak ada tepat. Tak. Berasa nak buai kat pakai situ. Betul lah anak kita tu kecil. Hak kecil tu anak kita ni hak tua kita je bawa. Jadi tolongkan apa? Janganlah siapa manusia yang lain ni maknanya terganggu, manusia yang lain tidak tenteram, manusia yang lain ni rasa teraniaya dengan tindakan kita. Bayangkanlah orang mari daripada jauh, mari bercuti nak ambil suasana yang baik, nak rasa suasana tenang dan sebagainya, tiba-tiba terganggu dengan orang panggil perilaku kita yang tidak hormat tadi. Dah patah ni. Kadang-kadang orang bersungguh kata apa? Dah tos apa tak ada lah. Bila masuk pula kerana tos apa tak ada, kita kena tahu kok si. Kalau lagu tu kita hidup ni alasan sama dak. Jangan kita nak jadi macam orang dulu. Orang dulu ni tak ada arah lah, rumah dia jauh-jauh. Pasal orang dulu ni dia pekong kok nelo. Walaupun kita kata pekong kok nelo, kalau kita tanyalah mak ayah kita dulu, dia pekong kok nelo, bukan pekong pakai adat dia gitu. Dia pekong pagi, pekong, tengok dalam tengah hari gapo. Dia nyapu longgok setepak. Tapi pesek kita ni pekong orang lain je sapu, pekong orang lain je kutik, pekong orang lain je kena getah atas kesalahan kita. Tak kita bimbang. Tanya diri kita balik, adakah kita telah melaksanakan tanggungjawab kita daripada kita duk sibuk
mempersoalkan tanggungjawab orang lain. Saya nak bawa juga satu benda hari ni. Dan kita banyak dah disebut dalam surat khabar apa gegak kita cerita contoh macam muamalah. Ya kita dok tuntut barang pelik-pelik. Kita rasa dok ubah, dok suruh KJL buat gitu, nak suruh bank buat gitu, buat gini. Tapi bila kita cek sekarang takaful ataupun kita sebut insurans ni barang yang tidak halal. Maknanya kita sebut insurans barang yang tidak halal. Dan kita tanya, ramai juga di kalangan kita ni masih lagi terlibat dok guna insurans untuk kenderaan dia ni, masih lagi ambil hak tidak patuh syariah. Sedangkan dalam masa yang sama, kerajaan ataupun pihak-pihak tertentu telah menyediakan alternatif yang patuh syariah. Bila kita tanya apa masih lagi ambil produk-produk hak tidak patuh syariah? Ada yang kata apa terlepas pandai. Lah, terlepas pandai lagu mana? Awal-awal lagi dah disebut dah. Bila insurans ni maknanya kita kena faham benda tak patuh syariah. Bila takaful ni benda hak telah diperakui, telah pun menjalani, melepasi tahap-tahap yang dikatakan ialah patuh syariah. Susah kalau kita nak buat, tak payah kita mikir. Tak payah kita mikir nak pergi kaji, kita nak kaji sebagaimana majlis penasihat syariah, tak payah, kita turut je. Turut kenapa? Kerana mereka ni telah menyediakan satu benda yang baik, tinggal kita ni turut. Dan amat malang bagi kita ini, cuba tanya ni orang yang masih ada akaun KWSP dak. Kita gegak-gegak kita kata apa bank-bank ni dak we pinjam kepada syarikat judi gapo-gapo. Kita gegak dak kata bersohor nah. Duit kita ada ke dalam tu? Okey, kalau duit kita ada, kita tanya, akaun kita ni hak masih ada akaun KWSP ni, kita tukar ke dak daripada konvensional kepada akaun patuh syariah? Ramai bila kita tengok statistik, astagfirullahalazim, 80% lebih hak tak tukar lagi ni. Melayu Islam ni hak dak kecek degudegan dak nakis sana sini, dia masih lagi mengekalkan akaun yang tidak patuh syariah. Bila akaun kita tu tidak patuh syariah, akaun kita tu disipir di tempat yang bercampur dengan benda-benda hak haram. Bermakna kalau bank ambil duit kita tu beri pinjam kepada syarikat judi, tak nak salah ke bank, salah diri kita sendiri. Sebab apa? Kita yang mendedahkan duit kita contohnya kepada benda-benda maksiat. Maknanya hari ni sebelum kita nak salah ke orang lain, sebelum kita nak salah ke bank, sebelum nak salah ke pihak-pihak lain, salahkan diri kita dulu. Kalau kita yang memulakan, kenapa? Kalaulah kita tukar akaun kita daripada konvensional tadi kepada patuh syariah, duit kita selamat, tak diguna apa. Kenapa? Satu-satu produk perbankan atau takaful ni tadi dia cukup-cukup ketat. Duit tu tak nak guna langsung. Nak melabur tempat-tempat tak comel tu tak boleh, dah duit bukan setakat tak boleh guna. Nak capur satu akaun dengan, walaupun duit tu tak guna pun, capur dengan akaun konvensional bos sekali, tak boleh. Mana akaun syariah dia kena suku, akaun konvensional ni dia kena suku, tak boleh capur sekali. Begitu sekali maknanya telitinya pihak yang menyediakan nak bagi supaya kita ni menikmati kehidupan kita dalam keadaan kita tidak berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang terlibat dengan riba, terlibat dengan perkara judi, ghara dan sebagainya, sebenarnya dia mengisytiharkan perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hari ni kita tengok tak, dalam banyak-banyak makhluk atas dunia ni, Cik B ni kan, Cik B kenal tak? Cik B bukan Cik B Datuk Seri dah. Cik B hak perut labuh. Kalau hak orang Perak di sebelah hilir ni warna putih perut labuh. Kalau hak dalam hutan tu hak warna ada orang Cik B. Cik B ni kalau kita tengok cukup-cukup jijik. Kalau Cik B tu ada dalam kepala kita, Cik B ni lah satu benda malapetaka. Kalau kita kata tepuh dengan Cik B pun satu benda yang kita rasa berat. Ataupun kita ceritalah kalau kata apa-apa produk boleh dikait dengan Cik B ni, kita rasa nak termuntah. Padahal belum tentu pun ada benda-benda lagu, tapi nak persepsi kita. Tapi benda berkaitan dengan riba, benda berkaitan dengan pematuhan syariah dalam sistem urusan kita seharian, kita panggil muamalah ni, banyak kita tidak alert, kita terlibat. Kita terlibat dengan barang-barang riba dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni bila benda ni untung kita rasa benda tu patuh syariah. Bila kita rasa kita terbeban, rugi sikit, kita mulalah gagal kata bagi tipu tu belaka syariah ke apa. Nak mau lagu ni. Tak. Sopo je. Ni, aku pergi pinjam PT dengan bank, nak pinjam untuk rumah, pinjam 60,000, bayar klik 120,000 ni. Kok syariah pun sopo juga, kita terlupa. Kak, abang, kita pergi ke bank, perbaikan Islam, cuba kita tanya bank. Kita sebenarnya bank tahu kita pinjam kau ke beria urusan bank. Sedangkan Allah SWT sebut ni, kita ingat dia, Allah sebut, bukan bank sebut, bukan siapa-siapa sebut. Kita hidup atas dunia ni nak mendapat rahmat daripada Allah SWT. Hidup atas dunia nak luluh kehidupan kita, balik jumpa Allah SWT, Allah raik lepas kita. Salah satunya apa dia Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Apa kita nak pukul rata semua benda kita nak kata riba? Ikut bank lah nak ambil hutang banyak, mari tak paksa kita pun. Katakanlah kita beli rumah dengan bank ni, cara dia nak membiayai satu barang yang kita nak, contohnya
banyak cara bank buat. Ada bank buat dalam bentuk kita ni nyewa dulu cukup-cukup sekian, cukup-cukup masa bank kira pada sewa air kita bayar ni, akhir sekali bank pindah milik kita. Dia panggil banyak benda lah, sewa kemudian jual, sewa kemudian milik, banyak benda tu. Kita tengok adakah bank menyediakan pinjam? Tak ada. Bank perbankan Islam tak menyediakan pinjaman. Ada juga buat dalam keadaan jual beli lagu mana? Jual beli contoh macam kereta. Kita tak pinjam tapi bank beli kereta, bank jual kita. Dan dalam urusan nego ni tidak ada nas yang mengatakan hutang ni tak boleh nak ambil lebih berapa-berapa siling. Dalam kebanyakan perbahasan ulama kata apabila sahaja ada unsur taradin, maknanya yang beli setuju, orang hak jual apa setuju, maka urusan tak ada, urus niaga tak ada, dikira patut syariah lah. Jadi kalau kita tak setuju, kita duk ngepek-ngepek, kita duk kata, duk kutuk macam-macam ni, daripada awal tak sah lah. Dah kita rasa kita mampu, kita ada duit kan, bayar cash, selamatlah kita daripada kita ni terpaksa merosakkan mulut kita ni, kita kecek barang-barang hak di luar pengetahuan kita. Begitu juga dengan orang jual barang-barang ansorat. Jangan semata-mata bila kita dengar orang jual ansorat, misalnya harga kalau kita beli tunai tak, kita beli tunai ni harga RM40 tak, tu kalau kita beli dan kita bayar tak sesalah masalah. Orang jual kita beli dan kita setuju, kita bayar tak. Kita beli satu satu jenis huruf niaga hak lain, sayang kita kata gini lah, kalau mu tak ada duit mu boleh bayar sore, tapi aku jual barang ni dengan harga RM50. Dan apa kita nak kata barang riba je? Barang riba apa? Dia jual kita dengan harga RM50. Kecuali dia jual kita harga RM50, tiba-tiba kita beli ni hutang, tiba-tiba lewat bayar, dia kata gini, muka melewat bayar kena RM60, barulah barang tu jadi riba. Tapi kalau barang pada awal lagi dia jual ada harga RM50, bayar 5 kali bayar RM10, cukup 5 bulan, berbanding cash kita beli tak ada mula-mula RM40, 50 yang kita bayar kita nak kena riba tak? No. Dan dia adalah dia jual, kita setuju beli, bermakna ada ijab dan ada kabul dan ada akad. Akad ni maknanya persetujuan di kalangan dua orang yang beli. Dan dua orang maknanya satu pihak yang beli, satu pihak yang jual. Nak royaknya janganlah kecek. Kenapa? Bila kita kecek barang-barang lagu ni, pertama kita memberikan fitnah kepada agama. Yang keduanya kita menjauhkan dakwah kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam akan melihat kata, oh rupanya Islam menindas. Sebenarnya tak timbul isu menindas. Kenapa? Kita tengok sekarang ni, dengar molek, jangan orang nak babak. Bank ni memang ditubuh untuk jana keuntungan. Kenapa? Di sebalik bank ni tadi dia ada shareholder dia ada pemegang saham dia ada orang yang dia perlu beri dividen, dia perlu beri keuntungan. Hari ni cuba kita tanya dah, ni kita nak uji sikit dah. Kita dengar ura-ura tabung haji nak bagi dividen mungkin sekitar 3%. Kita pun tarik muncung hanjai ada. Bila sikit lagi kita. Tapi cuba kita tanya, apa dia urus niaga tabung haji yang boleh jana untung? Salah satunya adalah tabung haji ni memiliki pegangan dalam bank. Kalau bank tak boleh nak nego, contoh bank kenakan keuntungan. Bank beli rumah RM60,000, bank jual kelik kita, contohnya RM120,000, bank akan dapat RM60,000. Dalam RM60,000 tu lah agihan keuntungan, agihan kos-kos operasi lebih yang ada tu, misalnya bolehlah berikan dividen kepada badan-badan tertentu yang menjadi pemegang saham. Salah satunya KWSP, salah satunya lembaga tabung haji dan sebagainya. Kalau kita duk nampak benda tu tak boleh berlaku, jangan kita nak cerita dividen, jangan kita nak cerita pulangan yang kita akan boleh. Kita ni kalau boleh nak untung saja, bak rugi ni biar kau. Tak kena lah gitu. Hidup atas dunia ni dia kena saling. Bila saling ni banyak ayat yang Allah SWT guna, sama-sama buat. Salah satunya lah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah, saling kita badi tolong ke mana? Tolong perkara-perkara baik, perkara-perkara makruf, perkara-perkara kebajikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sesekali kita bersekongkol, kita tolong, kita membantu dalam perkara-perkara buruk, perkara-perkara dosa. Jadi bila kita pegang hak benda ni, insya-Allah kita hidup atas dunia ni, ingat dah, jangan kita rasa rugi. Kenapa? Sedikit yang kita keluarkan, sedikit kos mungkin kita rasa sedikit yang kita terpaksa keluarkan untuk orang lain yang kita dengan sumbangan kita tak ada orang lain boleh manfaat. Sebenarnya kita berikan manfaat tu kepada diri kita sendiri. Ingat balik yang selalu ayat yang kita sebut, iaitu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau membuat baik, sebenarnya baik tu boleh kamu. Wa in asatum falaha. Kalau buat buruk, sebaliknya lah, boleh buruk tu kamu juga. Jadi kita pilih lah, nak kita rugi-rugi dah ni,
sama ada rugi kita nak rugi berpahala, rugi kita ni untung di akhirat, ataupun rugi kita ni saja. Rugi kita saja kenapa? Rugi kita kerana kita mengungut, kita menyebarkan berita-berita yang tidak comel. Kenapa? Diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sebut dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zanni, jauhilah kamu daripada banyak prasangka. Inna ba'daz-zann, sesungguhnya prasangka itu ismun, satu benda dosa, satu benda yang buruk. Wala tajassasu, jangan mengitai-tai, tidak nyari-nyari aib orang. Aib yang Allah Taala tu susuk tak payah kita pergi tai-tai cari. Tapi kalau aib yang dia pamerkan, kalau benda tu menjadi satu kesalahan, maka kita kena cegah. Tapi kalau hak dia susuk, tak ada kita lah. Sebab tu lah kita cerita pada hari ni, kadang-kadang orang ni tak puas hati. Contoh kita kata dengan pihak berkuasa. Tak ada pihak berkuasa, polis ke apa, cerita dia pergi belak-belak rumah orang, ngitang-ngitang kat dalam rumah cari-cari orang. Tak ada. Kecuali kesalahan tadi diketahui umum. Maknanya mungkin orang salah tu sendiri dia royak kat orang, ataupun pesalah tu sendiri dia menampakkan. Maknanya cara dia buat salah tadi daripada awal orang tahu, menyebabkan orang boleh tahu kesalahan itu berlaku. Contoh macam orang keluar, orang berkeluar, kalau tanya buat pasal agama, tak ada faedah nak gecek rumah orang. Tak banyak. Kalau rumah orang ada 100,000 rumah, pak kasar ada berapa kerak. Kalau dia jajan ni paling-paling ramai ada 4 orang 3 orang. Nak gecek rumah-rumah, tak ada kerja dia nak buat lagu tu, dah Islam pun lagi. Tapi kalau siapa orang report kita ada buat kesalahan, bermakna kesalahan kita diketahui oleh orang lain. Kita tak tutup aib kita. Maka kalau berlaku gini, jangan kita salahkan orang lain. Kenapa? Orang lain yang mengetahui kesalahan dilakukan di hadapan dia, di hadapan dia, dalam pengetahuan dia, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi fadzalika adhaful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kelih benda-benda tak comel, benda buruk, benda hak salah, maka wajib bagi dia cegah dengan tangan dia. Kalau dia tak mampu cegah dengan lidah dia, kalau tak mampu juga cegahlah dengan hati, maknanya orang itu bertanggungjawab. Kenapa? Kita yang menampakkan kesalahan kita, kita yang menonjolkan kesalahan kita, yang menyebabkan orang terpaksa cegah. Jangan salah orang. Kalau kita buat dalam hotel, kita senyap-senyap, itu atas kita, pandang-pandang kita lah. Kenapa? Dosa peribadi kita selagi Allah SWT susuk, maka tak perlu orang lain nak buka-buka. Tapi kalau kita sendiri buka aib kita, jangan kita pernah salahkan orang lain kalau tindakan dimulakan terhadap kita. Sama-samalah kita ambil perhatian. Mudah-mudahan kita hidup atas dunia ni, janganlah kita menjadi malapetaka pada orang lain. Kita hidup atas dunia ni, biarlah kita jadi, kalaulah tak mampu nak jadi apa dia, tak mampu nak jadi garang, tak mampu nak jadi garang, apa panggil apa dia, boleh awetkan apa dia, awetkan makanan, boleh menyebabkan makanan tu tahan lama sebagainya. Janganlah kita jadi lalak yang menyebabkan punuh habis makanan. Gepeng di air, siapa punuh air, peng di ikan, peng tahan kau peng tu apa dia, peng bahasa Kelantan ni peng, maknanya gidik hinggak dua-dua kaki dia menyebabkan punuh. Jangan, tak mampu nak jadi gagal, jangan jadi lalak. Duk dia lah, kalau tak mampu duk dia. Kenapa? Dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak mampu buat lagu mana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang dia rasa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, kata kalau ucap kalau benda betul, buatlah benda betul. Aulia semut, ataupun kalau tak mampu tolong duduk dia. Tak salah dah kita duduk dia, kerana kita tidak mampu tu dia kita lah dia berpahala. Tapi dia orang yang tahu, tapi tak saya buka mulut, tak saya tegur, tak saya goyak kat orang, dia dikira dia orang yang berdosa. Kenapa? Dia tahu tapi dia tak sampaikan. Dia menyalahi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, balighu anni walau ayat, sampaikan sesuatu daripada aku walaupun sepotong ayat. Sama-samalah kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita tidak hidup dalam misteri, kita tidak menjadi malapetaka kepada orang lain. Kita mampu menjadi, setidak-tidaknya kalau tidak mampu untuk nak menjadi suatu yang bernilai, suatu yang dilihat oleh orang lain, suatu yang bermanfaat, cukuplah kita tidak terbeban dengan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.